1.26. 1.26. 1.26 kemahiran mendengar, memahami dan menyebut berbagai jenis ayat dan ragam ayat. Okey. Okey. Nampak? Jelas? Ada 1.26. Ni ada ni? Okey. Ada. Okey. Tak ada Okey. masalah. SAP tu aku ingat semua tu. Tak ada masalah. Siap lagi tu. Oh, Okey. kalau tengok telefon aku ni kecil tak nampak lah. Okey, aku besarkan. Okay. Nampak? Alright, boleh. Okey, 1.26 kan? Okey, 1.26 tu mendengar, memahami dan menyebut. Okey, kemahiran ni cikgu perlu ajar kemahiran kepada murid. Yang pertama dia mesti mendengar. Yang kedua memahami. Memahami di sini kena faham, memahami dari segi sebutan, bukan memahami ayat itu. Di sini kita kena faham tu. Sebab ni memahami dari segi sebutan. Kena highlight betul-betul. Sebab dia kalau kita tengok, kita tak nak keliru dengan SP semasa KSR dulu, 1.26, darjah 1, darjah 2 kita ambil. Darjah 1, darjah 2 yang lama punya. 1.26 mendengar, memahami dan menyebut perkataan yang mengandungi huruf diftong, digraf, konsonan bergabung. Kesilapan yang cikgu-cikgu buat, apabila dia mendengar kata mendengar, memahami dan menyebut, cikgu faham di situ memahami dari segi dari segi ada cikgu tu buat apa, mana diftong, mana digraf, mana konsonan bergabung. Daripada situ sebenarnya kesilapan. Di sini kemahiran dia ialah mendengar, memahami dan menyebut ayat dan pelbagai ragam ayat itu dari segi sebutan yang kita nak tekankan. Itu maksud dia. Memahami cara sebutan dah. Ya. 1.26 kita menyebut ayat. Aku salah ni. Okey, alright. Menyebut jenis ayat kan, betul tak? Ya, menyebut jenis ayat. Kita tak nak, sebab intonasi, kadang-kadang sebutan itu dia akan membawa maksud yang berbeza. Contohlah kita kata, tolong baiki basikal itu, contoh. Ataupun kata, tolong baiki basikal itu. Satu nada marah, satu nada permintaan yang biasa walaupun dia guna perkataan tolong. Jelas tak situ? Jelas. Cara sebutlah ayat nyata, ayat perintah, macam-macam ayat lah. Ya, cara sebut. Bukan memahami dari segi makna. Okey. Okey, itu dia kemahiran dia 1.26. Okey. Selepas itu kita tengok SP dia berapa tu? 1.1. Dari segi kalau dari segi pelaksanaan dalam kelas, contohlah cara cikgu nak laksanakan dalam kelas, dia boleh buat permainan. Contoh kita kata apa? Kita main kotak beracun lah. 1.26 ya, ulas pasal 1.26. Kita main kotak beracun. Okey, kotak itu bergerak, muzik kita pasang, kotak itu bergerak. Bila sampai seorang budak. Halo. 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 Okey. Putus tadi. Jelas tak? Okey, tadi putus tadi. Okey, dengar balik. Betul. Kotak beracun, betul? Kita main macam kotak beracun lah. Okey. Kita masukkan kad pelbagai jenis ayat itu dalam kad. Lepas itu kita pasang muzik berjalan, kotak itu pun bergerak daripada seorang murid ke seorang murid. Okay. Bila muzik itu kita berhenti, murid itu akan ambil kad dalam ayat itu, dalam kotak itu. Lepas tu dia baca. Lepas tu dia tunjuk Ali, sebut balik apa yang saya cakap tadi. Jadi budak yang sebut itulah yang dia dengar, dia faham, dia sebut semula. Faham tak maksud tu? Faham. Bukan, yang baca tu bukan tau. Yang baca tu dia bukan kemahiran dia 1.26. Yang dia tu tolong saja bagi budak tu dengar, budak tu sebut balik apa yang dia sebut, yang dia baca daripada kotak tu, dalam kotak kad ayat tu.
Maksudnya dia yang dia baca tu bukan budak yang dengar tu. Betul? Ya, budak yang dengar dan budak yang ulang balik tu. Okey. Maksudnya Itu baru ahli tu hanya menjadi perantara saja. ya, dia hanya perantara. Okey. Kalau dia kata nak guna dalam, kita kata dalam apa, nak melibatkan semua murid lah. Kalau kita tak nak melibatkan semua murid, cikgu boleh sendiri, cikgu baca ataupun cikgu sebut ayat tu, lepas tu cikgu minta lah murid tu ulang. Seseorang murid mana yang ulang. Boleh, tapi tak cantik lah kan. Kalau kita nak cantik, kita suruhlah budak lain yang baca, budak lain yang sebut, baru nampak, kita kata apa, kita nampak ada satu permainan lah. Itu maksudnya. Okey, jelas. Jelas kan? Jelas. Itu kita kata mendengar, dia budak yang seorang tadi dia dah dengar, dia faham di sini kita kata faham dari segi sebutan, lepas tu dia menyebut balik, menyebut ayat. Ayat tu mungkin dia dapat pelbagai jenis ayat dan ragam ayat. Itu cara dia, kemahiran nak menjelaskan 1.26. Okey. Jelas. Okey. Jelas ha? Lepas itu kita pergi pula kepada kemahiran 1.31. 1.31. Ya. Kita tengok dia punya kata kunci dia senang saja. Kalau satu di depan tu semua dia lisan. Betul? Betul. Okey, bila kita tengok tadi, apabila kita tengok kita balik pada 1.26 cuba doktor bulatkan 2 di tengah tu. Bulat 2. Kan? Kan kita ada 1.26. Satu Ya, depan betul. kita tahu lisan kan. Okey, tahu. 2 di tengah tu apa maksud dia? 2 di tengah maksudnya kemahiran membaca. Kan? Bukan hak depan. Sekarang doktor tengok 1.26. Ada tak 1.26? Ada. Ya, satu depan tu kita tahu. Satu hak depan tu ialah kemahiran dengar tutur. Okey. Dua di tengah tu apa maksud dia? Tak tahu lah tu. Mungkin merujuk kepada mendengar, membaca tu. Okey, 2 di tengah itu bukan maksud dia. Kalau kita tengok 1.26. Satu kita tahu depan tu ialah kemahiran dengar tutur. 2 di tengah itu dia berfokuskan pada sebutan. Oh, 2 tu sebut. 2 tu ialah sebutan. Okay. Jadi daripada darjah 1 sampai darjah 6, apabila kita tengok 1.2. Ini kita ambil KASR lah, bukan kita ambil edisi semak edisi semakan. Kita ambil KASR. Maksudnya sekarang kalau kita tengok darjah 5 dengan darjah 6, apabila kita tengok jumpa 1.2, 2 tu automatik sebutan. Sebutan. Ya. Apabila kita tengok 1.3. Okey. Kita tengok sekarang 1.3. Satu kita tahu kemahiran dengan tutur. 3 di tengah itu apa maksud dia? Respon. Oh, 3 respon. Okey. Beres. Jelas tak betul? Jelas, sangat-sangat jelas. Respon. 3 tu respon. Okey, beres. Okey. Halo. Halo. Okey, terputus dia tu. Okey. Okey, clear dah? Beres. Okey. Okey. Bila 1.3, kita tengok 1.3, dia ada 1.31, 1.32, 1.33. Satu di depan tu kita dah tahu kemahiran dia dengan tutur. 3 di tengah itu membawa maksud respon. Okey. Jadi kalau kita tengok darjah 5 dan darjah 6, tengokkan ini apabila kita sebut saja 1.3, automatik kalau doktor masuk dalam tengok Zah pelajar ke, dia mengajar, tengok SP dia 1.3. Automatik dalam otak kita kena set murid itu Respon. mesti ada respon. Kalau tak bagi respon, berarti PDP cikgu tu tak kena lah, tak tepat lah.
Okey, nak Itu tanya maksud sikit. dia. Nak tanya sikit. Okey, okey. Okay, apa beza dengan 1.2.6 tadi? Ali, cikgu minta Ali baca. Betul? Okey. Ali baca. Adakah membaca tu, Ali menyebut ayat? Ya. Adakah menyebut dikira sebagai respon? Tak. Itu tak sebagai respon. Dia hanya sebab 1.26 itu ulang semula. Ajuk, kita kata ajuk. Tapi respon di sini, dia berdasarkan SP ada penerangan dia daripada arahan, daripada segala ayat perintah. Macam 1.31, kita nak murid itu dapat dia dengar, dia faham, dia berikan respon terhadap pelbagai arahan. Respon ini pelbagai arahan. Tapi kalau 1.26 tadi, dia hanya ajuk balik apa yang orang itu sebut. Jadi itu bukan kata respon secara ni lah. Kalau kita kata berdasarkan SP itu, dia ada perbezaan 1.26 dengan 1.3. Okey. Maksudnya respon terhadap suatu arahan lah. Ya, kalau kita tengok 1.31. Kemahiran yang perlu cikgu ajar ialah kemahiran murid itu dapat mendengar. Murid itu dapat memahami. Dari sini dari segi memahami ayat. Bukan macam 1.26. 1.26 itu memahami dari segi sebutan yang ditekankan. Okey. Jadi mendengar, budak itu cikgu kena ajar dia dengar, cikgu kena ajar murid itu memahami dan cikgu kena ajar murid itu memberi respon. Kalau 1.31 terhadap apa? Pelbagai arahan. Okey, arahan itu berdasarkan Halo. 1.31. Halo. Halo. Okey. Boleh tak? Tak clear tadi. Putus tadi. Dia putih-putih ya. Maksudnya Okey, selalu. Okey. Okey, doktor. murid memahami, mendengar, memahami, sini memahami maksudnya memahami ayat. Betul? Okey. Dan memberi respon terhadap ayat tanya dengan betul. Maksudnya, apa maksud respon terhadap ayat tanya? 1 titik berapa doktor ambil tu? Sorry. 1.3.1 maksudnya berdasarkan ayat perintah. Ya, ayat perintah. Ayat perintah saja. Okay, ayat perintah saja yang cikgu ajar hari tu. Okay. Ayat perintah dan ayat perintah tu bukan yang cikgu nak ajar. Cikgu nak ajar respon daripada ayat perintah. Contoh-contoh? Contoh macam inilah. Ini selalunya dikaitkan dengan cikgu ni tak dapat lari pada perbezaan. Kan? Bila cikgu tak dapat lari pada perbezaan, dalam UPSR kita tengok, dia bagi satu contoh ayat. Okey. Respon. Kita kata tengok seorang murid itu terjatuh. Apakah tindakan kamu? Itu dia kena bagi respon lah. Ada murid, kalau kita tengok 1.31 ini, masa darjah 1, darjah 2, dia bagi respon terhadap tingkah laku secara bahasa badan dan sebutan dan menyebut. Maksudnya, dia boleh bagi dalam bentuk tingkah laku, tapi darjah 1, darjah 2 lah. Tapi bila darjah 6, dia dalam bentuk ayat. Macam mana dia nak bagi respon terhadap perintah arahan itu. Kamu terlihat budak terjatuh di tepi jalan. Tolong berikan tindakan yang kamu boleh ambil untuk menyelamatkan murid itu. Contoh macam itulah ayat perintah. Menggunakan perintah silaan, tolong, harap. Itu maksud dia. Secara bertulis. Kalau dalam peperiksaan. Kalau dalam peperiksaan 1.31 ini, cikgu kena kaitkan apabila dia nak buat dalam bentuk menulis nanti, dia boleh buat dalam bentuk 3.33. 3.33 menulis jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif. Nampak tak dia punya tu? Dia punya link. Okay. Cikgu ajar 131. Okey, selepas tu cikgu boleh ajar kemahiran membaca pelbagai jenis ayat. Okay. 2.32. 2 titik membaca pelbagai bahan mengenai ayat tunggal, ayat majmuk.
2332. Lepas tu kalau murid cikgu tu nak gunakan bahan yang sama untuk mengajar, cikgu boleh guna 3.33. Menulis jawapan pemahaman secara kreatif dan kreatif. Itu dia punya link PDP kita. Nak tanya maksudnya, tapi kita di sekolah sekarang guna pendekatan modular. Betul? Okey. Kita boleh campur SP ke? Macam ni. Hari Isnin saya mengajar 1.31. Okey? Okey, faham. Hari Selasa saya boleh ajar murid saya 2.32. Okey. 2.32 tu membaca pelbagai bahan yang mengenai ayat tunggal dan ayat secara mekanis lah. Tapi bila pelbagai jenis ayat tunggal, ayat majmuk tu ada juga pelbagai jenis ayat. Betul? Betul. Okey. Lepas itu kita boleh ajar hari Isnin, Selasa, Rabu kita ajar 3.33. Memberikan respon, menulis jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif berdasarkan SP 131 tadi. Ayat perintah, macam mana nak respon? Ayat perintah, macam mana nak respon? Itu yang dikeluarkan dalam UPSR berdasarkan SP 3.33. Tapi proses PDP kita mesti kita tengok nampak flow. Hari Isnin 131, hari Selasa 232, hari Rabu kita buat 3.33. Okey, sebagai pengukuhan dia, kalau kita nak bagi kukuh lagi pada murid itu, kita pula boleh gunakan kemahiran 5.32 pada hari Khamis. Tata bahasa. Tata bahasa. Itu sebab nak mengukuhkan PDP kita yang kita ajar tu. Itu dia punya flow dia. Jadi itulah modularnya. Hari Isnin, lisan, Selasa baca, Rabu tulis, hari Khamis tu tata bahasa. Nampak dia punya flow. Okay, boleh juga cikgu mula dengan SP 2.32. Cikgu mula hari Isnin dah contoh 2.32. Dia baca bahan tu ada ayat tunggal, ayat majmuk. Dalam ayat tu mesti ada pelbagai jenis ayat. Okey. Besok cikgu boleh ajar 1.26. Ambil balik daripada petikan tu, dia dengar, dia sebut balik pelbagai jenis ayat yang terdapat dalam petikan. Lepas tu cikgu boleh pergi Selasa, cikgu boleh ajar tata bahasa. Terus pada 5.32. Memahami bina ayat, pelbagai ayat dengan konteks menggunakan penanda wacana. Tapi kita tak ambil lah penanda wacana. Kita hanya memahami dan membina ayat. Sebab dalam DSKT tak semestinya kita ajar semua sekali. Kalau ajar semua sekali, objektif payah nak capai lah. Okay. Itu dia punya cara. Nak tanya. Dia ada link tak? 131 ni dia ada link dengan dia ada link tak? Ada ketetapan tak? Tak ada ketetapan. Itu lebih pada teknik dan strategi cikgu nak mengajar murid itu supaya mudah faham. Okey. Maksudnya tak ada ketetapan lah. Itu tak ada ketetapan. Itu lebih kepada teknik dan strategi cikgu lah. Okey. Last. Okey, beres. Selanjutnya. Okey. Selanjutnya kita tengok sekarang. 1.31 dia tahu kan? Murid tu kena dengar, murid tu kena faham, murid kena beri respon terhadap arahan. Dia punya kata kunci 3 ialah respon. Kita tengok kat 132. 132 ini dia dengar, dia faham dan memberikan respon terhadap pelbagai soalan bertumpu dan bercapah. Yang ni yang soalan kita nak ajar murid kita, selalu kita ajar, kita bagi petikan, kita bagi soalan, betul? Ada. Kita bagi okey, respon terhadap soalan bercampur. Soalan bertumpu, pelbagai soalan. Soalan bertumpu, soalan bercapah. Ada kan? Itu ditulis ayat tanya dengan betul. Ayat tanya dengan betul lah. Okey, boleh. Ayat tanya yang betul pun boleh, atau ayat tanya tu maksudnya soalan bertumpu, soalan bercapah. 132 tu dengar, faham dan memberikan respon pelbagai soalan. Maksud ayat tanya 132. Okey? Okey. Selalu yang kita cikgu mengajar dalam kelas, cikgu bagi petikan. Selepas cikgu bagi petikan, cikgu suruh budak buat tulis jawapan, betul? Tapi cikgu jarang ajar bermula dengan lisan.
sepatutnya kita mulalah dengan lisan. Lisan itu macam mana kita tayangkan gambar. Okey, kita tayangkan gambar, sekarang kita bagikan soalan dan murid jawab secara lisan dahulu. Okey. Sebab itu SP 1.32. Kalau dia terus kepada petikan, lepas tu terus kepada soalan dan jawapan, itu SP dia 3.33, bukan 1.32. Maksudnya cikgu dah langkau. Kita jarang, kita ajar terus. Kita tak mula dengan lisan, membaca. Jadi murid kita lambat tangkap dari segi pelaksanaan dia. Okey. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey. Satu. Tadi 132 mendengar, memahami dan berespon terhadap ayat tanya kan? Betul. Okey. Mendengar, memahami dan berespon terhadap ayat tanya dengan betul. Itu kalau di SKP tahun 6. SK. Okey. Yang kalau SJK, dia mendengar, memahami dan memberi respon terhadap ayat soalan bertumpu dan bercapah. Dia lebih kurang sama. SJK itu penyataan dia lebih nampak nampak jelas. Kalau jelas. SK lebih pada mendengar, faham, memberikan respon terhadap ayat tanya. Ayat tanya termasuklah soalan bertumpu, soalan bercapah. Okey. Okey, bila kita dengar 132, kita ajar hari ini 132, berarti besok yang sesuai lah, yang dicadangkan, yang sesuai, kita boleh pergi kepada membaca, kita kata membaca 241 pun boleh. Membaca, memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan. Ataupun 243 boleh untuk membuat keputusan. Bila keputusan itu kita kaitlah dengan tadi soalan-soalan dia. Ada kesinambungan lah maksudnya. Ada kesinambungan. Bukannya mengajar caca merba macam tu. Yang sering berlaku dalam kelas, hari ini cikgu ajarlah contoh kemahiran 1.26. Besok cikgu pergi 2 berapa tau? Cikgu kata dia bagi petikan. Membaca dan memahami petikan. Lepas tu hari ketiga, dia tak ajar itu pula. Dia pergi ajar pula menulis teks prosa puisi secara mekanis. Jadi dia punya link tu tak kena. Jadi budak tu lambat nak masuk tau. Okay, faham. Kalau dia cikgu tu pandai susun dia punya link, cantik. Budak sekali 1 minggu tu dia akan faham macam mana dengan tutur, macam mana membaca, macam mana menulis. Dia punya tu. Dia macam wacana juga. Mesti ada koheren dengan kohesi ni. Sebab ni pun wacana. Ya, mesti ada wacana. Betul. Wacana dari segi DSKP. Wacana dari segi DSKP, betul. Kalau kita ajar kita link dia tak cantik, maka budak kita lambat-lambat lah. Kalau link dia tu cantik, penyambungan antara kemahiran dengan tutur, baca dan tulis, maka cantik lah. Cuma nak ditekankan di sini, bila orang kata modular, terus dia orang dah set dalam otak, cikgu-cikgu dah set dalam otak, Isnin mendengar tutur, Selasa membaca, Rabu menulis. Itu bukan modular. Modular ini sesuatu pembelajaran yang dirancang oleh cikgu tu sendiri ya, supaya murid dia mencapai objektif. Kalau kita boleh letak objektif pada setiap hari dan objektif mingguan pada dalam diri, bukan tertulis. Nanti salah anggap pula yang ditulis. Macam saya lah contoh. Doktor boleh go through tu. Contoh saya nak mengajar, dalam set otak saya ni, saya nak mengajar murid saya menulis ulasan. Okey, sebab dalam peperiksaan ada ulasan kan? Clear tu? Boleh? Boleh. Okey. Bila saya nak mengajar ulasan, dia punya kemahiran dia ialah 3.91. Okey, doktor pergi tengok 3.91. 3.91. 3.9.1. Okey. Betul? Betul. Okey. Itu objektif minggu ni saya dah set dalam otak saya. Saya nak ajar murid saya ni boleh tulis ulasan. Tapi saya ambil dia murid yang pandai. Saya ambil murid yang pandai ni. Saya kata murid tu dah
boleh baca, boleh tulis, agak cantik lah. Jadi, saya bila dah saya set 391, saya kena buat satu PDP saya, satu minggu tu yang telah terancang. Tak perlu catat lah dalam diri saya. Jadi, hari Isnin, saya akan gunakan kemahiran mana? Saya akan gunakan kemahiran 1.61. 1.61. 61. Dr. Go pergi 1.61. Satu Berbicara. 61. Satu, Ni ada satu titik sampai 5 nya ni. ada 1.6. Dia 1.6. Doktor tengok bawah lagi ada. Ada. Ni SP mana doktor? Ha? Ada ni. Doktor ambil SP mana? Dia ada satu kemahiran mendengar bertutur. Dia ada 1, 2 sampai 1.7. Ni yang silap kot. Ha? Tak apa, 1.6. Okey, 1.61. Apa maksud 1.61 itu? Ialah berbicara untuk mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat. Okey. Untuk membuat rumusan dengan betul secara bertata susila. 1.61. Okey. Saya bagi gambar dulu kepada murid. Saya panggil murid yang pandai-pandai berbicara. Maksudnya dia bercakap, ada orang boleh soal jawab dia. Berdasarkan maklumat tersurat dalam gambar tu. Berdasarkan bila tersurat, apakah yang tersirat daripada gambar itu pada hari Isnin. Saya guna 161. Ada, beres. Okey. Beres. Okey ya. Okey. Tu ada 16 kan? Ada. Aku silap sikit. Okey, 161. Jadi, besok hari saya ambil 161 tu pada hari Senin lah kan. Okey. Besok saya akan pergi kepada kemahiran 2.41. 2.41. Okey. Okay, membaca, apa 2.41 tu? Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Okey, doktor tengok 241 dengan 161 dia ada link tak? Okey, 161 tadi ya. Berbicara untuk mendapat, okey ada. Maklumat yang tersurat dan tersirat. Okey. Itu nampak tak dia punya partner dia cantik? Okey, betul. 161, 241. Selepas itulah baru kita pergi 3.91. 3.91. Ya. Hari Rabu pula. Menulis ulasan tentang bahan sastra dan bukan sastra. Nak mengulas daripada bahan yang tersurat dan tersirat tu. 91. Hari Selasa. Menulis ulasan. Hari Rabu. Okey? Okey. Menulis ulasan tentang bahan sastra dan bukan sastra. Nampak? Dia bercakap. Lepas tu dia baca, dia keluarkan balik maklumat tersurat dan tersirat. Apabila dia keluarkan maklumat tersurat dan tersirat, boleh dia buat peta peta pelbagai alih, sebab dan akibat. Daripada peta pelbagai alih itu, hari Rabu, Isnin Selasa Rabu, dia gunalah SP391 untuk tulis ulasan. Okey. Nampak dia punya penyambungan 161, 241, 391. PDP terancang menggunakan pendekatan modular. Betul? Ya, betul. Cantik, doktor. Okey. Okey, tak apa lagi. Cikgu dah settle benda ni. Tak settle lagi. Kalau nak cun, nak lebih cantik, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis kan? Khamis. Khamis kita pergi pada tata bahasa. Okey. Tata bahasa dia kita pergi pada 532. 532. Okey. Memahami dan membina pelbagai jenis ayat. Pelbagai ayat dalam teks menggunakan penanda wacana. Kita ambil daripada sini ialah penggunaan penanda wacana. Okey. Okey, bila masuk ke penanda wacana, lengkaplah satu ulasan yang cantik. Okey. Masa dia menulis ulasan tak ada penanda wacana. Okey, nak beri nampakkan seterusnya selain itu, di samping itu, kita ajar pada hari Khamis.
Sebab tahun 6 ni dia ada 4 kali kan. Minggu depan seni bahasa, 1 minggu tata bahasa. Dia punya susunan RTT dia. Okey. Jelas. Okey. Jelas. Okey, Jelas. jadi kalau cikgu kata kami tak tahu macam mana nak ajar ulasan cara betul. Sebenarnya cikgu tu kena faham apa ni pembelajaran terancang berdasarkan DSKP untuk dapat satu ulasan yang cantik. Daripada SP 161, 241, 391, 532. Cun. Cuba cikgu buat. Okey, kata cikgu, saya dapat murid yang lemah. Ni. Bila murid yang lemah, macam mana saya nak mengajar ulasan? Sebab cikgu tak dapat lari pada peperiksaan. Buatlah macam mana pun, kontak dia akan pergi pada peperiksaan. Tak apa. Peperiksaan 1 bab untuk mencapai SP ni 1 bab. Kalau murid tu lemah, cikgu nak ajar ulasan, cikgu boleh mula 1 peringkat demi peringkat. Okey, saya bagi contohlah murid yang lemah ni. Yang lemah. Tadi murid yang pandai yang tadi tu, yang contoh tadi untuk keseluruhan kan? Murid yang tidak ada masalah sangat, maksudnya kita mengajar sekali pun dia boleh faham. Kita berilah gitu. Tapi kalau murid yang lemah, kita kena ajarkan sikit-sikit budak-budak macam ni. Kita tak bolehlah nak ajar Zoom terus. Okey, kalau murid yang lemah, kita mula contohlah. Saya mula hari ni membaca, minggu ni membaca. Minggu saya tak sambung. Saya ajar satu persatu. Okey ya. Saya ajar 161. Budak tu bercakap hari Senin. 161, ya. Cakap je hari Senin tu. Okey. Selepas tu saya pergi pula, saya ajar budak lemah-lemah ni. Saya ambil lemah. Saya pergi 2.52. 2.51. Tak apa. Sekejap. Tadi 161 tak apa, budak nak cakap je. Okey, 161 nak tengok dulu. Apa dia 61 tu? Okey, bercakap. Berbicara. Okey. Kalau nak budak hak slow lagi lah doktor. Kalau hak slow lagi, kita pergi 172. Kita mula dengan 172. Okey. Berbincang, mengungkapkan pendapat. Kita bagi gambar, cikgu terlibat sendiri berbincang dengan murid tu. Bagikan pendapat tentang gambar tu, apa yang tersurat dia. Boleh mula dengan 172. Pelibatan guru lebih banyak lah. Okey. Hari Selasa? Selepas itu, hari Selasa, saya pergi 2.42. 2.42. 2.42. Okey, saya stop di situ saja 2.42 tu. Murid dia apa? Membaca, memahami maklumat tersurat untuk membuat rumusan. Contoh tersurat, kita bagi sekeping gambar kan. Kita tanya budak tu, gambar ni tentang apa? Oh cikgu, gambar ni tentang gotong royong. Itulah rumusan daripada apa yang dia baca. Cukuplah budak yang lemah. Kita simpan. Minggu depan kita pergi pada dia 2.41. 2.41 tu kita baca maklumat tersurat dan tersirat buat ulasan. Okey, orang ni sapu sampah. Apa jadi pada tempat itu? Bersih. Orang ni minum air. Apa jadi pada orang tu? Sihat. Ni murid yang lemah lah. 241. Kita simpan dia punya bahan. Jangan kita nak ni lagi. Lepas tu kita pergi sampai minggu 3, kita pergi 2.43. 2.43 tu dia buat apa? Baca maklumat tersurat dan tersirat, buat keputusan. Okey, sekarang kita kata gotong royong. Baik tak aktiviti gotong royong ni? Baik cikgu. Kenapa? Dapat mengeratkan hubungan. Cukup. Cuba doktor gabungkan 241, 242, 243. Automatik dia akan jadi 3.91 apabila dia menulis. 3.41. 3.9 menulis ulasan. 3.9. Oh. Doktor nampak bahan tu? Nampak tak dia punya sistem? Nampak tak dia punya style dia? Kita ajar 242. Kita bagi sekeping gambar. Contoh sekeping gambar gotong royong. Jadi apa rumusan dia? Budak akan tulis gambar tersebut tentang aktiviti gotong royong. Ataupun budak akan cakap cikgu Mat, gambar tu tentang aktiviti gotong royong. Okeylah rumusan dia tu.
Okey. Lepas itu kita pergi 241. Dalam gambar tu ada gotong royong, ada orang sapu sampah, ada orang cat rumah. Jadi orang sapu sampah, apa jadi? Kalau orang Kedah kata rumah tu lebih cantik lah. Kita kata kita mesti menyapu sampah supaya bersih. Kita mesti mengecat rumah supaya cantik. Itu semua dua jadi, dia akan jadi 2.42. 2.41. 2.41. Apabila dia tulis satu-satu, dia bagi orang tu buat apa, tersirat dia apa jadi, itu tersirat. Okey, jadi pada 241. Pergi pada 2.43, perian ketiga lah kita kata. Baca, faham maklumat tersurat dan tersirat, buat keputusan. Sekarang kita tanya, aktiviti gotong royong ni baik tak baik? Aktiviti gotong royong ni baik kerana, bila kerana itu dia telah membuat satu keputusan. Dia dah terberi alasan. Tadi dia kata, aktiviti ni baik tak? 2.43. Aktiviti ni baik tak? Baik, cikgu. Itu keputusan dia. Lepas tu kita tanya mengapa? Kerana dapat mengeratkan hubungan dan membersihkan kawasan. Itu ialah alasan dia. Jadi apabila kita gabung 241, mula dengan 242, 241, 243, kita dah dapat capai 391 secara tak langsung. Okey. Ada soalan nak tanya? Alright. Yang PDP terancang ni buat dalam 1 minggu ke maksudnya? Dalam 1 minggu tu terus mengajar fokus pada kemahiran 2 saja. Macam tu ke? Tak. Saya cerita ni budak yang lemah. Budak yang lemah ni kita buat hari ni, kita simpan. Minggu depan kita sambung. Jelas. Jangan buat satu minggu tu membaca semua. Itu dia akan jadi bosan lah. Tak kena lah. Jelas. Kita buat, kita simpan. Minggu depan kita sambung balik. Sikit. Biar sikit, lama-lama dia capai. Objektif tu akan capai. Okey. Alright.